Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe itu sekarang. Malah nak cakap apa-apa, tekan dalam butang subscribe sebab mood aku tak berapa nak baik. Okay, so insyaAllah tekan butang subscribe now. Yap, macam aku cakap banyak kali dalam video-video aku, sebab aku ni aku anggap diri aku sebagai YouTuber yang dah ada follower ni sebagai satu amanah yang Allah dah bagi dekat aku. Jadi sekiranya ada yang lalu dekat depan aku ni, benda-benda yang kemungkaran dan sebagainya, insyaAllah aku akan cuba menegur dan aku akan cuba bagi pembetulan sikit, bagi teguran sikit lah. Dan antara benda yang aku selalu tekankan dekat sini lah, kan kita tengok zaman sekarang ni orang selalu kaitkan dengan teori-teori apa semua ni kan, teori apa benda konspirasi semua ni, orang kaitkan dengan ini akhir zaman, nak perang akhir zaman, semualah benda-benda macam tu yang orang kaitkan dengan akhir zaman. Tapi kita sebenarnya buta kot. Kita buta sebenarnya. Tak payah nak tunggu teori konspirasi, tak payah nak tunggu perang. Dekat sekeliling kita sekarang ni semakin ramai orang yang berani mempertikaikan ustaz-ustaz, mempertikaikan pakar-pakar ataupun ahli agama, dan juga melawan hukum Allah, hadis-hadis daripada Al-Quran juga yang ikut pala tahu sendirilah, semuanya ditafsirkan ikut logik akal sendiri sahaja, sedangkan itu bukanlah kepakaran kita. Nak orang kata bagi ulasan dan sebagainya, kita banyak tafsir dalil-dalil ni ikut kepala otak sendiri sahaja, macam yang baru-baru ni viral dekat TikTok lah. Tak apalah, aku sensor lah kan, aku tak nak malukan dia kan. Okey, dia membuat bantahan kepada Ustaz Azhar Idrus tentang ucapan rest in peace, yang mana baru-baru ni kita tengok Queen Elizabeth yang kedua telah pun mangkat. Okey, dan ramailah orang kata ada banyak kekeliruan lah pasal bersedih lah dan sebagainya, dan ramai jugalah orang yang mengucapkan rest in peace, yang mana isu ni sebenarnya dah banyak kali diberi penjelasan oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya lah.
dan memang orang kata penjelasan tu disandarkan juga daripada hadis dan juga daripada dalil Al-Quran. Tapi biasalah, okey, aku nak cakap apa, kita tengok aja sama-sama apa yang Mamat ni cakap. Jom. Ustaz Azhar Idrus berkata bahawa orang Muslim dilarang untuk mengucapkan RIP, iaitu Rest in Peace, kepada si mati yang bukan beragama Islam. Benarkah macam tu? Saya bantah. Sebab saya bantah. Rest in Peace, dia bukan doa. Dia bukan permohonan kepada Tuhan. Tetapi dia adalah kata perintah. Rest, berehatlah. In, di dalam. Peace, kesejahteraan. Kita boleh suruh sesiapa pun berehat. Sama ada perintah kita itu terlaksana ke atas dia ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Baik, kekeliruan ramai ustaz tentang ucapan rest in peace kerana mereka menyalah tafsir ayat 113 surah At-Taubah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lin-nabi wallazina amanu Tira baca Quran. astaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidak sekali-kali bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahawanya mereka itu, iaitu musyrikin, adalah penghuni neraka jahim. Siapa yang jelas bagi dia bahawa kalau jiran yang non-Muslim meninggal, dia pasti adalah penghuni neraka jahim? Susah kita nak pastikan. Lagipun ayat tersebut adalah larangan untuk meminta ampun kepada Tuhan ke atas si mati yang musyrik jika telah jelas bagi kita bahawa dia adalah pasti penghuni neraka jahim. Macam mana nak jelas bagi kita? Banyak benda yang tidak jelas. Confidentnya kau. Seperti mana yang kita tahulah, Ustaz Azhar Idrus ni adalah ulama fiqah. Banyak dah diperakui lah oleh ustaz-ustaz yang lain yang aku pernah dengar ceramah dia lah. Ini bukan kepakaran aku, dan aku lagi nak mendengar kalau pasal agama ni, baik aku dengar cakap ustaz daripada aku dengar cakap orang yang tidak dikenali, yang jelasnya dia cakap Ustaz Azhar Idrus yang salah tafsir. Kalau nak ditengokkan daripada dia cakap tadilah surah At-Taubah ayat 113, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Bang, kan dah jelas dia cakap dekat sini tidak dibenarkan. Dia cakap tidak dibenarkan tu untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat sendiri. Jadi apa yang nak dikonfuskannya? Benda ni memang jelas dalam Al-Quran, sebab kadang-kadang Al-Quran ni ada perkara yang Allah bagi tahu direct. Ada juga Allah yang bagi tahu yang mana kita perlu penjelasan ataupun kita perlu dapatkan info yang lebih tepat lah daripada ustaz-ustaz yang mana diorang ni lagi pakar lah untuk mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan juga macam Mamat ni cakap, dia cakap sebenarnya kita sendiri tidak pasti macam mana orang yang musyrik itu bila dah mati, adakah dia betul masuk neraka. Kan ada dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Sorry aku baca kan aku salah bagi info pula. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu dah dua ayat dah yang menunjukkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, memang mereka adalah penghuni neraka. Macam ada juga ceramah yang aku tengok daripada ustaz yang lain, katanya sekiranya orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang menyekutukan Allah ni, orang-orang kafir ni, mereka belum meninggal dunia, kita boleh mendoakan mereka supaya insya-Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini lain kes yang diorang tu dah meninggal dunia. Juga satu lagi dicakap itu adalah bukan doa, itu adalah kata-kata perintah.
Pandai-pandai pula kau cakap itu kata-kata perintah. Kau nak perintahkan siapa? Kau nak perintahkan orang yang dah meninggal dunia ke? Kau nak perintahkan orang yang dah mati? Fikir logik sikit lah. Kalau orang yang dah mati, kita mengucapkan kata-kata untuk dirinya, kita nak perintahkan orang tu apa? Jelaslah benda tu adalah satu doa. Mengikut ayat yang dikaitkan tadilah, rest in peace, berehatlah di dalam keadaan sejahtera. Kau nak bagi tahu dekat orang yang dah mati, dia boleh dengar ke? Okey, aku akan berehat dengan sejahtera lepas ni. Tak logik lah bang. Kau pun tafsir kau kepala tahu kau je ni. Kalau kau ni orang Islam lah. Okey, banyak dalil-dalil, tafsiran-tafsiran daripada ulama-ulama ada mengatakan bahawa setiap kata-kata itu adalah satu doa. Sebab tu dalam hadis, dalam Al-Quran banyak keluar untuk nak menegaskan setiap kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut kita supaya kita kena berhati-hati. Dan ada juga aku tengok daripada dalil Al-Quran yang aku tak ingat. Okey, mungkin korang boleh letak dekat bahagian komen. Sekiranya tak boleh berkata-kata yang baik, maka kena diam. Sebab kata-kata itu adalah satu doa. Dia cakap berehatlah dalam keadaan sejahtera. Nampak tak? Kita suruh orang kafir yang dah meninggal dunia supaya dia berada dalam keadaan sejahtera. Apa maksud sejahtera ataupun kesejahteraan ni? Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, kesejahteraan ni bermaksud keselamatan, kesenangan, kesentosaan, ketenteraman dan sebagainya lah. Dan maksud kau bila kita cakap rest in peace yang kau terjemahkan tadi, maka berehatlah dalam keadaan yang sejahtera. So maknanya dia orang musyrik, dia confirm masuk neraka. Tiba-tiba kau nak doakan dia tenteram, kau nak doakan dia keselamatan, kau nak doakan dia kesenangan dan kesentosaan. Daripada apa? Daripada mendapat azab Allah. Siapa engkau nak menentukan kerja Allah? Sedangkan Allah dah nyatakan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyatukan Allah ni memang tempat dia dalam neraka dan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Okey, ini berdasarkan dalil, berdasarkan aku dah dengar dah 2-3 ceramah daripada ustaz-ustaz yang menjelaskan berkenaan dengan perkataan rest in peace ni. Okey, dan juga aku nak ingatkanlah kepada Mamat ni dan juga orang-orang lain yang aku nampak sangat-sangat nak memperjuangkan fahaman liberal ni, kalau bukan benda yang kepakaran korang, jangan main tafsir saja. Siap bantah lagi. Siapa kau? Ustaz Azhar Idrus ni, dia dalam dunia agama, dalam bidang agama ni dah berapa lama? Aku tak nafikan di kalangan ustaz-ustaz pun ada juga kekilafan mereka. Tapi dalam isu rest in peace ni memang jelas. Bukan seorang, malah aku rasa semua ulama yang dekat Malaysia ni dah bersepakat mengucapkan rest in peace terhadap orang kafir yang dah meninggal dunia. Itu adalah dilarang untuk kaum muslimin dan muslimat. Zaman sekarang ni pula adalah zaman fitnah. Orang-orang macam kau ni lah yang mengelirukan orang, dah memfitnah agama sendiri dengan mengatakan benda-benda yang ikut tafsiran kepala otak engkau sahaja. Jadi aku nak tegur orang macam ni pun aku rasa mustahil. Mungkin dia tak dengar. Dan aku rasa aku pun tak cukup ilmu lah nak tegur, sebab dia pun macam pandai kan. Aku nak ambil keratan daripada Al-Quran pun aku nak kena rujuk lagi. Jadi kita jauhkan dirilah daripada orang-orang yang macam ni. Okey, sangat-sangat bahaya. Seriously, sangat-sangat bahaya. Sebab orang ni lah yang aku rasa mungkinlah, kemungkinan besar lah, okey, orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ikut kepala otak sendiri, benda-benda yang nampak macam kiasan dalam Al-Quran tapi dia terjemahkan, dia tafsirkan ikut kepala sendiri tanpa merujuk kepada orang-orang yang lagi pakar dan siap boleh bantah pula ustaz-ustaz yang memang kepakaran dia dalam agama. Ini liberal lah. Jadi berhati-hati, jangan dengar orang yang cakap macam ni. Dan tambah-tambah pula TikTok apa semua ni, orang muda pun boleh tengok yang mana mungkin tengah cari jawapan dan kepastian berkenaan dalam agama. Jadi pantau-pantaulah anak-anak korang. Okey? Dan ingatlah, especially bab agama, kalau perlukan jawapan, rujuklah pada yang pakar. Ini pun Nabi yang suruh. Sebab ada dalam satu hadis, Nabi kalau orang tu sakit, disuruh orang tu pergi jumpa doktor. Sebab doktor adalah pakar dalam bidang perubatan. Ui, takutlah aku. Semakin terang-terangan lah. Sebelum ni, orang lawan hukum agama, bab aib mengaibkan family dan sebagainya ni. Tapi ini pula, okey, tak apalah.
kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Dan sekiranya korang ada maklumat yang disampaikan, mungkin aku silap tadi dalam benda-benda yang aku cuba sampaikan tu, korang boleh perbetulkan dekat ruangan komen. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah. Semoga semuanya diampunkan oleh Allah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Aku macam tak sedar hati pula. Okay, bila dengar orang cakap macam tu, macam, beraninya kau ni. Tapi itulah akhir zaman. Okay, tak payahlah nak risau sangat pasal tanda-tanda yang besar yang lain, perang apa semua tu, sebab memang dah nyata, dah diberitahu oleh Rasulullah, dah diberitahu oleh Allah dalam dalil-dalilnya. Ini yang kita perlu risaukan, sebab nanti Dajjal akan keluar, ramai orang-orang yang kemungkinan akan menjadi pengikut Dajjal lah. Okay, semoga kita dijauhkan. Alright, so kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.